Assalamualaikum, apa khabar semua? Welcome back to my channel Mr. S Figurines, and this is Berbaloi ke Tidak, What Say You. Di mana channel ni kita akan discuss about the best money can buy figurine untuk letak dekat display kita. Before we move on to our video, minta tolong kawan-kawan, tolong tekan button subscribe tu so that I can grow this channel for myself, for you guys and the community. Okay, tolong tekan juga loceng tu so that korang tak miss video-video yang akan datang saya buat kan. Okay, give me a like kalau korang suka video ni, share kalau korang rasa bermanfaat, and just enjoy the show. Okay, today I am doing another action figure review, and this is from Bandai Tamashii Nation SH Figuarts Shinkocho Soho Shadow Moon daripada Kamen Rider Black and Black RX, sebab dia muncul dalam dua-dua ni lah. Okay, and a shout out before saya takut saya terlupa, a shout out to my brother, okay, kedai mainan Awi ataupun Asnawi Azizan daripada Facebook. Nanti saya share gambar sikit mana kan, untuk sebab tolong saya dapatkan this figure. Saya hari tu ada problem sikit dengan PO, tapi saya manage to PO dengan dia, and wow, finally saya dah dapat lah dia. Seronok sebab this is the two iconic character untuk diri saya lah masa kecil yang buatkan saya miss kelas ngaji, and then saya sangat suka lah sebab ni masa saya dajah kecil-kecil kan, dajah 1 dajah 2, seronok. And bila saya dah bilik-bilik memang best sangat. Tambah pula bulan ni dah cukup setahun dah Mr. S Figurines punya YouTube channel. Kita pun ada dah dekat 400 lebih subscriber. Kalau siapa belum subscribe, tolong subscribe je. And saya pun dah buat dekat 100 lebih dah video, and untuk 1 tahun ni saya rasa seronok, dapat share ilmu, dapat share pengalaman saya dengan figure dengan kawan-kawan semua. So macam biasa, let's into the 4 aspect, which is the aesthetic, articulation, accessories and dia punya price point. Okay, but before all that, jom kita tengok ada punya quick review. Let's go. For accessories, okay. Shadow Moon ni dapat 3 types of pedang. Satu is dia punya yang kalau dalam Kamen Rider Black, yang first one kan, first version, Satan Saber. Dia punya main weapon lah. Boleh dipegang oleh extra hand yang kita dapat. Holding hands ni untuk Black ni, sebab dalam episod yang last, bila Black lawan dengan Creation King tu ada letak macam barrier. So lah dia campak, dia Shadow Moon bagi pedang ni dekat Black, lepas tu nanti Black campak pedang ni tembus ada macam energy barrier tu kan. So kita tengok sekejap, boleh masuk tak? Sepatutnya boleh masuk lah kan. Tu boleh masuk, just nice. So ni saya ada. Kalau ada Shadow Moon mestilah ada Black, betul tak? Suria Baja Hitam. Kalau kita biasa dengar dia ni Suria Baja Hitam. Iya. Okey. So alamak style. Tapi dia pakai pedang ni pun sekejap je, tak lama pun kan. Dalam cerita tu, satu episod tu je masih dia kalahkan kan. So technically memang boleh masuk lah tangan ni memang sebiji macam tangannya ni juga, kalau you all nampak. So memang untuk pakai dekat Kamen Rider Black ni. Okay, alright. So ni kita dah tengok lah. Okay, so ni pun samalah, dia dapat a pair. Okay, and kita dapat Shadow Saber. Shadow Saber ni, okay, kalau dalam nanti end of Kamen Rider Black punya series ni, si Kotaro akan musnahkan dia tau. Dia campak, lepas tu benda ni, pedang ni meletup. So nanti dalam yang episod yang dekat dalam Black RX, dia pakai pedang ni lah, dua ni. So dia akan pakai guna ni. So style lah, dia bagi kita weapon yang untuk Black RX juga. And then kita ada fisted hands.
Kita ada sword holding hands, a pair. Kita ada macam tangan relax. Tangan-tangan ni semua basically selalunya before dia nak buat macam shadow moon kick ke, lompat ke apa kan. And then kita dapat one pointing hands, left hand. Saya pun tak sure sangat, sebab tak ingat. Ni kita ada macam ni lah, fighting stand ready-ready macam dia nak pakai apa semua kan. So all these hands boleh pakai. Okay, kalau you all tanya saya, apa benda ni Mr. X? Benda ni is dia punya, orang panggil crotch area yang supaya boleh pakai dia punya, orang panggil apa tu? Dia punya articulation tu better lah. Sebab kalau yang sedia ada ni keras kan. Ni keras tau. Ni keras. Kalau yang ni dia fleksibel lah kan. Plastik ni getah ni kan. So kalau kata you all nak pakai, you all just cabut lah. Okay. FYI, saya lupa nak cakap tadi masa ni. Saya macam biasalah, saya akan celup all this dalam air panas dulu tau. Saya memang dah saya punya habit. Saya akan letak all this SHF punya figures kat dalam air panas macam kowe kan. Bukan air mendidih, air panas je. Air panas macam kowe tu. Lepas tu saya cabut. Sebab saya takut dia punya benda-benda yang lain ni semua, orang panggil, sekejap. Saya takut dia punya join-join ni ketat ataupun macam keras kan. So nanti patah ke apa. So saya tak nak ni lah. And then kalau siapa cakap dengan saya, bro tak berkarat ke apa ke? Okay, semua orang ada cara masing-masing lah kan. Saya takkan, kalau korang rasa selesa nak pakai cara saya ni, sebab saya dah biasa buat kat Marvel Legends apa semua, selamba je saya pakai panas dah. Ada bertahun dah saya buat macam tu kan, tak ada problem pun. So kalau korang nak guna dekat SHF korang, Dragon Ball ke apa ke kan, boleh je pakai. Tapi yang beza dia korang kena tahulah macam mana nak keringkan dia. Macam ni ada lagi air, nanti sekejap lagi saya keringkan. Sebab saya buat ni sebelum saya buat video ni. Nanti kalau nak keringkan dia, just lap dengan kain ke apa kan. Make sure dia, kalau ada hair dryer, gunalah hair dryer ke apa kan. Lepas tu just attach this yang soft crotch yang dia bagi ni macam ni. So we get a softer piece. Dia boleh tendang macam ni. Okay, right. So kita boleh tendang macam ni apa semua. Okay, so function dia, kalau pakai yang ni tadi, dia punya movement dia sangat-sangat limited lah. Sebab dia keras. Ni dia keras sangat. So dia tak boleh, dia punya articulation tu memang tak ada lah. Memang sangat-sangat keras. Kalau siapa ada in hand tahulah kan. So kalau siapa yang tak tahu, yang ni crotch piece yang plastik ni memang sangat-sangat keras. Dia is meant for, orang panggil standing normal position lah. Tapi kalau yang macam ni, kalau yang tengok dia punya flexibility semua memang jadi beza lah. Boleh buat dynamic posing apa semua kan. So dia jadi macam ni lah. Okay. Tapi ada member saya share juga, takut yang plus dia punya pin ni boleh rub dekat getah ni tau. So as always, kena careful lah bila main benda-benda macam ni. Benda yang 300 lebih ni semua ni, kena careful lah. Dah habis main mungkin tukar balik ni kan. Sebab plastik tu plastik kan. So ni getah. Okay. Alright, so that is for his accessories. Okay, untuk height Shadow Moon height dia kalau ikut ni sampai sesungut kepala dia atas tu betul-betul 6 inci. Tapi kalau ikut dia punya yang atas kepala ni, lebih kurang 5.75 inci. Tapi dah sangat-sangat dekat dengan 6 inci lah Okay, jom kita tengok dia punya size comparison. Mula-mula kita tengok size comparison dia dengan Mezco Black Skull. Alah. Macam dah jadi apa ni, one of the bad guys lah kan. Besar pula tu kan. Alah, comelnya kecil betul dia kan. Tapi tak boleh apalah, SHF memang normally size dia lebih kurang untuk dia punya online juga. Okay, so now kita ada Rika. Alah, comel lah. Rika daripada Figma. Rika Guns kan. And next kita ada Marvel Legends Cyclops. Okay, nampak Cyclops ni pun lebih kurang 6.5 inci. So dia just nice lah. Okay, jom kita tengok dia punya adik tiri. Okay, sama tinggi. Okay, lebih kurang black rendah sikit body portion pun black slim sikit. Dia ni buff sikit lah, sado sikit. Tapi sebenarnya saya rasa dia punya kesadoan ni agak sado lebih sikit. Kalau kita tengok dalam dia punya series pun, peha dia tu tak adalah sebesar ni kan. So saya rasa itu je yang macam saya rasa kalau dia punya sizing tu dia jadi macam ni sikit lah, lain sikit. Okay, last but not least, macam biasa saya punya mascot ataupun the man himself,
Mr. X himself. Woohoo! Okay, alright. Jom kita tengok dia punya aesthetic. Alright. Let's look closer How does he look like? So, macam ni. Saya rasa Muhammad ni kacak. Saya rasa kacak Saya to be honest, saya tak pandai pun sangat sebenarnya pasal Kamen Rider ni. Ramai lagi orang-orang yang kat luar sana yang pandai. Tapi saya tengok ni based on my own judgement lah. Based on my own perception, okay? Saya punya pendapat, saya rasa dia smart. Kalau korang nak comparekan dia dengan yang version apa tu, SHF 1.0 lah, 2.0 ke tu, minta maaf, saya tak tahu macam mana rupa dia sebab saya tak ada. Saya pun memang layan banyak yang Marvel ke DC je kan. So saya kumpul orang ni pun sebab saya suka. Tapi I must say he is really good looking kacak siut. Dia punya sculpt dia semua. Kalau nak beritahu, kalau nak tanya saya Mr. X dia accurate ke tak, saya pun tak berapa nak ingat sangat. Tapi from a hint of memory yang saya ada and saya tengok YouTube, saya rasa dia spot on. Itu je lah, betul tak? Itu je yang saya boleh bagi tahu kan, sama ada dia ngam ke tak ngam kan, betul tak? So untuk saya, muka dia halalala, kacak bro, kacak, okay. So korang mesti tanya kenapa ada tangannya ni saya pakai, sebab saya nak tunjuk. Kalau dalam Blade RX kan dia pakai Shadow Saber ni, dia dah tak pakai dah Satan Saber tu macam saya cakap tadi dalam aksesoris kan. So lama kacak lah. Sini ke belakang sikit. Stable tak? Saya suka dia agak stable agak. Dia sama agak macam Black. Dia punya stable tu dia senang kita nak adjust je kan. Alamak, buat terus jadi terus kan. So agak senang nak stablekan dia. Okay. Right. So ni dia pakai pedang kan. And then macam saya cakap tadi lah, yang ni saya tengah pakai yang lembut sebab saya nak tunjuk dalam articulation. Saya pakai yang rubber punya part, bukan yang plastik yang ni. Allah. Bukan pakai yang ni lah. Yang ni nanti articulation saya tak boleh nak tunjuk sangat sebab saya tahu dia punya movement agak limited. So kalau kata korang tak nak buat dynamic posing ke apa ke, lepas dah main-main dia semua, tukar balik yang ni tukar balik yang keras ni sebab dia plastik, so dia takkan ada paint rub ke apa. Okay. Alright, so dah habis dah kita tengok estetik dia. Alright, size comparison kita dah tengok. Jom kita tengok dia punya articulation macam saya cakap tadi awal-awal video saya memang celup dia dalam air panas, kowe, lebih kurang. Selalunya kalau yang paling panas tu lebih kurang dalam 85 ke 89 darjah Celsius sebab saya tak nak bagi dia ketat-ketat patah ke apa kan. Sebab saya tahu, saya dah biasa main yang macam toys lama-lama kan, yang macam-macam ni semua saya tak pandai. Tapi untuk saya saya memang suka letak dalam air panas. So kalau korang rasa korang nak letak, korang boleh letak. Kalau macam contoh ada orang lain cakap lah dia buat salah, then up to you guys lah. Korang gunalah cara yang sesuai untuk korang. Tapi saya simple je letak dalam air panas. Okay. Alright, so jom kita tengok. Dia boleh tunduk bawah. Okay, ni atas, kiri, kanan. Dia boleh wiggle. Neck movement dia terbaik lah. Memang sangat-sangat smooth. Okay. Sangat-sangat smooth movement dia. Okay. Shoulder dia boleh naik sampai, sekejap saya try sekejap. Shoulder dia boleh naik tinggi. Dia akan terkeluar sikit lah kat bawah ni kan. So korang kena careful. So dia boleh naik banyak ni. So kalau korang terlebih sangat, nanti dia akan keluar rubber part ni kan. So just be careful lah. Tak payahlah nak beri sangat kan. Tapi dia boleh naik macam ni lah. Setakat naik tinggi macam ni memang boleh lah. Tak ada masalah. Naik tinggi lagi pun boleh. Tapi ni akan terkeluar sikit, right? So dekat situ, you all boleh masukkan ni balik je lah. No problem. Ingat kawan-kawan, kalau kata kita beli mainan, kalau kita nak betul-betul tibai, kalau korang nak jual balik lain cerita lah. Tapi kalau macam saya betul-betul main tu puas hati. Try je lah kan, apa yang patut kan. Kalau janganlah try sampai patah kan. Tapi main lah puas-puas kan. Lepas tu kalau nak jual lah. Barulah best. So dia ada tie swivel. Dia ada double jointed elbow. Okay, double jointed elbow dia macam ni. Right. Dia swivel dekat dia punya wrist ni. And dia ada hinge lah. Dia pakai ball joint macam ni, right? And dia ada hinge juga kat sini. Right. Nak masukkan dia ni pun, kalau kata you all awal-awal tadi tak celup dia dalam air panas, agak susah agak tau nak masukkan tangan tu. Alright. Even dia punya waist
ataupun diaphragm joint ni. Okay, this is the diaphragm joint. Diaphragm joint dia boleh kiri ke kanan, kiri macam ni, kiri kanan. Tu bunyi tu dengar. Bunyi tu yang saya cuak tu kalau saya tak panaskan dia. At least bila saya dah panaskan ni saya tahulah saya dah bagi dia lembut sikit. So dia boleh ke belakang macam ni, right? Ke belakang banyak macam ni, right? Ke depan langgar dia punya belt ni, so kena careful, takut ada rap-rap ke rosak kan. Dia boleh kiri kanan macam ni kiri kanan dia boleh. Okay. Dekat dia punya sini ni pun ada waist articulation juga, so dia boleh left and right macam ni lah, right? Remember saya tengah pakai yang lembut saya bukan pakai yang keras. Kalau yang keras ni saya rasa banyak limited lah, kaki dia pun tak banyak movement. So banyak macam ni je, so keras sangat, boleh naik ke atas keras sangat sebab dia memang plastik dia very hard, right? So dekat dia punya hip dia boleh split banyak ni, right? Dia split banyak ni, boleh ke depan macam ni, okay, ke belakang, full ke belakang, okay. Dia ada thigh swivel, right? Dia ada double jointed knee, right, which is not bad, very good dia punya ni, kemas, okay. Dia tak ada shin swivel, dia tak ada shin swivel, tapi dia ada full rotation dekat dia punya ankle ni, and dia ada hinge turun naik, and dia tak ada rocker lah, okay. So articulation dia is very good, okay. Plus dia bagi kita yang ada ni soft ni kan, alright. So kata you all nak cabut balik, you all kata Mr. S, alah tak cuba ke yang keras kan, jom kita try balik. Okay, kita tengok. Okay, ni sekejap je lah sebab you all dah tengok dengan yang lembut ni kan. So kita try yang ni. Okay, this one is the hard one. Okay, this is the hard one. Yang plastik tu lah. Okay, so korang tengok lah. Gerak dia, movement dia macam ni je, tak banyak. Okay, kangkang dia banyak ni. Ke depan dia, nak movement dia ke depan pun tak boleh dah sebab dia kacau dengan benda ni. So dia akan tersekat. So kalau korang force dia ke belakang boleh lah, sebab dia keluar dari sini ke belakang. Tapi kalau ke depan tak boleh sebab dia akan kacau. Okay, so sangat-sangat limited untuk yang plastik ni lah. Tengok dia punya waist dia macam mana. Ni panjang sikit lah articulation kan sebab dia buat benda ni. So macam sayang pula kalau saya tak explain kan. Waist dia okey lah, not bad. Waist dia okey kalau korang pakai yang keras. Okay, so tak apalah, kita pakai je lah yang ni terus. Okay, so kita dah habis articulation. So let's look into the price point. Price point dia subjektif. Benda-benda SKC ni ataupun Kamen Rider ni very subjektif. Tapi saya dapat harga dia daripada kedai mainan Awi. Macam saya cakap early of the video tadi. Saya dapat harga dia 360 PO. And then ada yang orang jual ready stock sampai 400.5 pun ada kan. Tapi macam biasa bergantung pada rezeki you all and macam mana korang cari. So kalau ada yang murah, alhamdulillah rezeki. Okay, overall rating based on playability, dia punya rupa, articulation and harga dia, I am going to give this guy a rating of a 9. Saya suka dengan aksesoris pedang yang kita dapat kan. And sangat-sangat memang orang kata boleh masuk dengan Kamen Rider Black ni kan. So kalau siapa ada Kamen Rider Black ni macam saya, confirm nak ada dia punya main opponent ni lah kan. Betul tak? Okay, so sangat-sangat berbaloi. Alright, macam biasa, if you guys are new to the channel, minta tolong tekan button subscribe tu. Okay, tolong tekan subscribe tu. Bulan ni Mr. X dah setahun dah buat video. So harap-harap kawan-kawan semua dapat tolong subscribe to my channel. Kalau siapa yang baru nak layan tu kan, baru nak kenal channel Mr. X, okay, bolehlah subscribe kepada channel saya kan. Kita akan look at the best money can buy figurine, berbaloi ke tidak. What say you? And I say this figure is berbaloi. Okay, jangan lupa juga kawan-kawan tekan loceng tu so that korang tak miss video saya yang akan datang kan. Mana tahu show. And bagi saya like kalau korang suka, do share kalau korang rasa video-video ni semua berbaloi. Kita jumpa lagi next time. Take care, stay safe. Assalamualaikum.